Kuala Selangor. Terima kasih Tuan Dipertuan Malam Pengusi. Saya mungkin memulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulakan sedikit perbahasan saya di peringkat jawatan kuasa ini dengan membawa kembali butiran P42, kepala P42 butiran 00800, di mana saya memerhatikan lanjutan pada soalan saya tentang EMR ataupun Electronic Medical Records ini. Soalan saya pada tarikh 2 Disember yang lalu. Ketika saya memerhatikan jawapan itu, disebutkan bahawa peruntukan itu adalah di bawah pemandu, jawatan kuasa pemandu ICT Kementerian Kesihatan dan jawatan kuasa ICT sektor awam. Dan di sini saya ingin bangkitkan Malam Pengusi, bahawa daripada kepala ini saya tidak memerhatikan peruntukan-peruntukan tersebut, dan atas 00800 itu kemudahan teknologi dan maklumat dan komunikasi ICT untuk Kementerian Kesihatan ini, saya kira dia bukan di situ tempatnya. 42 juta saja, dan kalau saya diberi faham bahawa dia mungkin di jawatan Perdana Menteri bawah mampu, tetapi pemeriksaan saya juga tidak kedapatan. Lalu saya membangkitkan perkara ini atas keprihatinan untuk kita memacu digitalization of healthcare, khususnya tulang belakang ataupun spine kepada healthcare, digital healthcare ini adalah EMR, dan saya ingin perkara ini diperjelaskan oleh kementerian dan menteri. Itu pertama. Kedua, sedikit bergalih kepada persoalan kejuruteraan dan kawal selia yang di bawah butiran 0600200, kejuruteraan dan kawal selia radiasi perubatan. Malam Pengusi, saya memerhatikan penguncupan ataupun penurunan perbelanjaan sebanyak 100 juta yang dilakukan atas perkhidmatan dan bekalan yang sekaligus menimbulkan kerusingan kepada kita yang memahami apakah pentingnya untuk perkara services radiasi, nuclear medicine dan segalanya itu, radiation therapy servicesnya. Semua radiografi services ini memerlukan belanjawan yang peruntukan yang sepatutnya, tetapi saya perhatikan dikurangkan pula. Ini akan menjejaskan keselamatan, dan apa yang mendorong soalannya, apa yang mendorong kerajaan untuk mengurangkan peruntukan ini, dan apakah cara-cara untuk mengatasi ataupun akibat daripada tindakan untuk menurunkan peruntukan ini andainya berlaku kemalangan dan leakages radiasi dan sebagainya. Timbalan Pengusi, saya beralih kepada 0800200, imolimen kaki tangan kontrak. Yang saya perhatikan adalah di bawah itu imolimen itu dalam perbelanjaan 2 bilion. Persoalannya, apakah dari sudut services dan perkhidmatan yang diberikan keutamaan untuk imolimen peruntukan ini diberikan pejawatan itu di sektor apa, dan apakah ia akan dapat mengatasi kekurangan kita selama kita dalam pandemik yang lalu. Kita dapati bahawa antara lain adalah seandainya MySejahtera itu masih lagi semi manual, kita memerlukan contact tracing ribuan untuk staff untuk kita atasi kelemahan yang kita istilahkan sebagai the weakest link dalam FTTIS kita. Saya ingin untuk diperjelaskan atas perkara ini, kerana pembutirannya itu adalah lebih penting untuk kita tahu bagaimana untuk menangani persoalan ini. Timbalan Pengusi, saya bergalih kepada 02000. 02000 adalah radioterapi dan onkologi. Saya perhatikan ada sedikit peningkatan tambahan sebanyak 500,000 saja. Apakah ianya mencukupi untuk kita menangani kadar peningkatan kes kanser yang merupakan kedua selepas IHD ataupun ischemic heart disease sebagai pembunuh pertama di negara kita ini? Ini adalah satu yang perlu diberikan perhatian atas kenapa
peruntukan yang sepatutnya sewajarnya tidak diberikan. Satu lagi timbalan pengurusi adalah atas peruntukan 022600 perubatan respiratori, hanya juga diberikan 100,000 saja, manakala kita sedang memerhatikan satu fenomena long COVID, pasca pandemik COVID ini yang memerlukan peruntukan untuk perubatan respiratori ini diberikan peruntukan yang sewajarnya, tapi tidak nampaknya sekadar hanya 100,000 peningkatan penambahan saja. Akhir sekali, timbalan fungsi, kalau saya boleh menyebutkan sikit sini, atas komitmen untuk membeli drug atau antiviral drug untuk anti-COVID ini, yang telah dibuat komitmen untuk pembelian daripada Merck dan Roche ni, saya merhatikan perbelanjaan itu agak besar, dan kita untuk sebagai teguran kepada kementerian, kita juga memerhatikan bahawa AstraZeneca juga mengeluarkan satu ubat, satu antiviral drug, di samping molnupiravir yang telah dikeluarkan oleh Merck, yang telah pun kita membuat tempahannya. Tetapi saya memerhatikan kalau dari sudut superiority, ia tidak lebih daripada apa yang dikeluarkan oleh AstraZeneca ini, yang membuat satu preparation IM injection yang diberikan protection selama setahun, satu injection 300 mg, yang harganya adalah hanya, saya kira, setengah atau lebih daripada setengah of the cost of molnupiravir yang dikeluarkan oleh Merck. Ia diberikan secara IM, dan kosnya adalah hampir 4,000 saja untuk satu injection, untuk protection secara prophylactic dan juga secara treatment curatif, maksudnya untuk COVID, case COVID yang setara dengan yang dapat dihasilkan atau di antiviral drug oleh Merck. Timbalan pengurusi, saya banyak lagi doktor yang lain sabit dengan isu kanak-kanak, pemakanan dan sebagainya, tapi saya kira ini sudah cukup untuk soalan ini diberikan perhatian. Terima kasih, Terima kasih, Ibrahim Selangor.